Bersama saya Aida Naya dalam rentasan berita edisi 995 dan antara paparan utama. Dana KWAN dirembat, aset Petronas dijual. Apa ada pada jawatan Ketua Pemuda Amanah? Kehakiman 2 darjat, anak muda memerhati. Mengapa takut momok DAP? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mengurusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan usul kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat berhubung penjualan aset Petronas hampir 10 bilion ringgit. Menerusi surat yang diutuskan kepada Datuk Azhar Azizan Harun, Anwar berkata usul itu dikemukakan di bawah Peraturan Mesyuarat 18/1 dan 18/2 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Bahawa Dewan yang bersidang pada hari ini merundingkan laporan bahawa Petronas telah menjual aset gas di Azerbaijan dengan harga hampir 10 bilion ringgit berikutan desakan kerajaan menaikkan bayaran dividen Petronas sebanyak 25 bilion ringgit pada kerajaan bagi tahun 2021, kata Anwar dalam surat tersebut. Menurut Anwar, isu tersebut adalah perkara yang paling mendesak kerana penjualan aset gas di Azerbaijan bernilai hampir 10 bilion ringgit itu dan juga pembayaran dividen kepada kerajaan sebanyak 25 bilion ringgit pada tahun 2021 adalah berbahaya dan menjejaskan masa depan Petronas. Ini perkara berkehendak disegerakan kerana Petronas mengalami defisit berikutan pembayaran dividen berlebihan sejak 2018 sehingga kini yang memaksa Petronas menjual aset atau meminjam lebih banyak dana luar negara bagi menampung aliran tunai, ujarnya. Anwar menegaskan bahawa perkara berkenaan berkait kepentingan orang ramai kerana Petronas adalah institusi penting ekonomi negara dan sewajarnya diperkukuhkan kekuatannya dan tidak dilemahkan penarafan syarikat kemampuannya untuk melabur bagi menjana keuntungan masa depan yang mampu membayar dividen yang munasabah kepada kerajaan demi kepentingan rakyat dan negara. Menurut laporan, Petronas sebelum ini mengesahkan bahawa ia telah mencapai persetujuan dengan syarikat Lukoil untuk menjual kepentingan perniagaan miliknya di Azerbaijan yang dianggarkan bernilai 9.41 bilion ringgit. Kepentingan Petronas di Azerbaijan itu turut meliputi keseluruhan 15.5% pegangan syarikat minyak dan gas negara dalam projek gas asli di Shah Deniz yang terletak di Laut Kaspia. Sekejap, ingat lagi tak? Pada April lalu, Kerajaan tebuk atap pimpinan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mewartakan Ordinan Darurat Kumpulan Wang Amanah Negara Pindaan 2021 KWAN yang membolehkannya menggunakan 5 bilion ringgit daripada sejumlah 19 bilion ringgit dana kumpulan wang itu untuk perolehan vaksin dan perbelanjaan berkaitan program imunisasi kebangsaan. Mengikut Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 1988, dana itu dibayar melalui kumpulan wang disatukan dan Petronas. Pada 13 Oktober, Menteri Kewangan yang dilantik semula setelah kejatuhan Kerajaan Tebuk Atap, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kerajaan menggunakan dana daripada kumpulan itu untuk tujuan yang betul. Beliau mempertahankan tindakan kerajaan itu dan telah membentangkan secara telus bahawa penggunaannya adalah untuk pembelian vaksin kepada rakyat. KWAN ditubuhkan pada tahun 1988, kira-kira 30 tahun lepas untuk generasi akan datang. Kalau bukan generasi sekarang, jadi generasi mana lagi? Pada masa ditubuhkan, kita berbalah. Menyimpan ini untuk apabila keadaan sukar. Saya percaya bahawa pandemik COVID-19 ini adalah salah satu situasi yang amat sukar bagi negara dan global. Yang penting kita gunakannya untuk tujuan yang betul. Apabila ekonomi kembali pulih, kita akan membina semula KWAN yang kita gunakan untuk rakyat. Jelasnya dalam program bersama Tengku Zafrul di Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Anjuran Sinar Harian.
Beliau berkata kerajaan memberi jaminan akan membina semula dana KWAN yang telah digunakan untuk rakyat ketika mendepani COVID-19 apabila keadaan ekonomi kembali pulih pada tahun 2022. Apabila kerajaan tebuk atap mengambil dana KWAN, sudah tentu kita sangka Petronas ada banyak wang. Tetapi sangkaan ini bercanggah dengan berita penjualan aset di Azerbaijan yang menunjukkan Petronas tidaklah sekaya yang digambarkan. Sebenarnya, masalah kewangan negara yang semakin getir ini berpunca antaranya adalah daripada sikap poros kerajaan menerusi Scheme of Things. Kerajaan boleh dengan segera mengurangkan perbelanjaan jika mengecilkan saiz kabinet, memecat semua jawatan bertaraf menteri sama ada duta khas mahupun penasihat. Inikah kerajaan Melayu Islam? Bukan. Ini kerajaan kakistokrasi. Akhirnya, kesedihan kerana kehilangan penyandang jawatan Ketua Pemuda Amanah Allahyarham Syazni Munir Muhammad Isnin yang meninggal dunia akibat COVID-19 pada 6 Ogos lalu dapat dirawat. Kekosongan jawatan tersebut yang sebelum ini dipangku oleh bekas Timbalan Ketua Pemuda Amanah Muhammad Taqiyuddin Cik Man diisi oleh Naib Pengerusi Amanah Terengganu Hasbi Muda. Pengarah Hal Ehwal Syariah Pemuda Amanah Nik Abdul Razak Nikmat Rizwan pula dilantik sebagai Timbalan Ketua Pemuda. Siapakah Hasbi Muda? Ahli Jawatankuasa Biro Pendidikan dan Perubahan Masyarakat Amanah Nasional Syazmi Haris Nurazalan berkata Hasbi ialah bekas ahli pemuda PAS yang turut menubuhkan amanah. Hasbi bukan baharu dalam politik. Beliau mula bergiat aktif dalam perjuangan apabila menyertai pelbagai demonstrasi mewakili mahasiswa di Universiti Malaya. Setelah tamat belajar, Hasbi banyak berjuang bersama PAS menggunakan platform beliau sendiri sebagai penulis buku. Antara bukunya yang terkait dengan PAS ialah PAS dan Pilihan Raya serta buku kemenangan yang tertangguh. Buku-buku yang beliau tulis dan terbitkan atas nama MLC Bookstore ini banyak membuka mata masyarakat umum yang sebelum ini jauh dari PAS. Kritikan dan analisis terperinci Hasbi tentang prestasi PAS dalam pilihan umum khususnya Pilihan Raya Umum ke-13 merupakan teguran halus beliau agar PAS terus melakukan muhasabah dalam masa terdekat agar kekal relevan dalam politik Malaysia, kata Syazmi di Facebooknya. Walaupun mengetahui laluan untuk menang di Pantai Timur semasa Pilihan Raya Umum ke-14 kerana kekuatan PAS, Hasbi tetap bertanding di Dewan Undangan Negeri Paka Terengganu. Kata Syazmir, sebagai Naib Pengerusi Amanah Terengganu, tugas yang dipikul Hasbi amat mencabar kerana beliau harus melakukan sesuatu yang luar biasa untuk mengeluarkan rakyat Terengganu daripada cengkaman politik tunggangan agama. Meskipun Ketua DAPSI dan AMK merupakan seorang yang berhormat, ia tidak sesekali akan merendahkan kedudukan amanah dalam Pakatan Harapan. Harapannya agar peranan amanah tidak dikesampingkan dalam Pakatan Harapan khususnya pemuda. Pandangan masyarakat kepada kepimpinan Pemuda Amanah Nasional merupakan asas penting kerana politik itu adalah persepsi. Gagal mengurus persepsi akan mengurangkan sokongan masyarakat pada amanah khususnya pemuda, tegas Syazmi yang juga anggota Sekretariat Jawatankuasa Pendidikan Pakatan Harapan. Ramai pemimpin di kalangan pemuda amanah dipercayai mendapat luka akibat tempias serangan langkah Sheraton pada hujung Februari 2020 yang lalu. Sudah tentu ada di kalangan mereka yang hilang jawatan politik, termasuk Hasbi sendiri sebagai pegawai tugas-tugas khas kepada Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Raja Kamarul Baharin yang juga pengerusi amanah merangkap Pakatan Harapan Terengganu. Namun kejatuhan ini tidak harus melunturkan semangat juang pemimpin anak muda dalam premis rahmatan lil alamin amanah. Sebaliknya, ia harus dijadikan pengalaman berorganisasi yang tidak ternilai. Dalam pada itu, Taqiyuddin yang kehilangan jawatan Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional berlapang dada menerima kekalahannya. Apapun persepsi di luar, ingin saya sebutkan bahawa inilah dinamika pemuda amanah, inilah keterbukaan pemuda amanah dan inilah kematangan pemuda amanah. Kami tidak bertengkar untuk jawatan, kami sedia undur demi kebaikan. Kami terus komited membantu dan menyokong pimpinan yang diangkat, katanya di Facebook. Hasbi dan Nik Abdul Razak dilihat melengkapkan lagi hasrat pemuda amanah agar suara mereka didengar oleh pimpinan. Seorang di Pantai Timur, seorang di wilayah persekutuan. Gabungan mereka diharap dapat melakar wajah baharu pemuda amanah, merentas dua lapangan dengan persekitaran yang berbeza. Sesungguhnya jawatan ini bukan tempoh bulan madu kerana Pilihan Raya Umum ke-15 sudah berada di simpang yang berdekatan. Tahniah pemuda Parti Amanah Negara dan selamat berjuang.
Pada 18 Oktober lalu, Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak untuk mendapatkan pasport antarabangsanya untuk sementara bermula 20 Oktober sehingga 22 November ini. Alasan permohonan itu ialah bagi membolehkan beliau melawat anak perempuannya, Nuriana Najwa, yang kini berada di Singapura dan bakal melahirkan anak kedua pada tarikh berkenaan. Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Datuk Seri Kamaluddin Mat Said membenarkan permohonan pelepasan pasport berkenaan tiada bantahan daripada pihak pendakwaan. Najib pada Julai tahun lalu dijatuhi hukuman penjara sehingga 12 tahun dan denda RM210 juta selepas didapati bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan pengubahan wang haram dana milik SRC International Sendirian Berhad SRC sebanyak RM42 juta. Pelbagai pihak mempertikaikan keputusan Mahkamah Rayuan tersebut. Ini termasuk Pusat Melawan Rasuah dan Kronisme C4 yang menuntut penjelasan mengapa Pejabat Peguam Negara tidak membantah permohonan daripada Najib untuk mendapatkan semula dokumen perjalanan beliau selepas disabit bersalah dan juga berhadapan dengan perbicaraan yang sedang berlangsung. Pemuda Amanah melihat perkembangan terbaharu yang melibatkan kes berprofil tinggi ini tercemar dengan pemulangan sementara pasport mereka meskipun masih berdepan dengan perbicaraan pelbagai tuduhan jenayah di mahkamah. Sama ada ia kebetulan ataupun tidak, penyerahan semula pasport ini berlaku selepas Perdana Menteri bertukar daripada Tan Sri Mahyadin Mat Yassin pada Datuk Sri Ismail Sabri, kata Timbalan Ketua Pemuda Amanah Ni Abdul Razak Rizwan dalam satu kenyataan. Adakah ini satu lagi campur tangan eksekutif ke atas hal melibatkan kehakiman? Soalnya, Pemuda Amanah berpandangan meskipun perkara ini sesuatu yang dibenarkan dan di bawah kuasa mahkamah, namun ia bakal menghakis kepercayaan awam terhadap ketegasan dalam menangani kes jenayah di kalangan orang-orang kenamaan. Rata-rata akan melihat bahawa tindakan ini dibenarkan atas kapasiti mereka sebagai orang kenamaan dan bukan atas urusan yang begitu penting sehingga perlu diserahkan pasport mereka, kata kenyataan tersebut. Razak melihat alasan yang diberikan semuanya bersifat peribadi dan tidak begitu terdesak berbanding dengan risiko yang mungkin boleh berlaku sepanjang ketiadaan mereka dalam negara. Awam akan melihat bahawa meskipun dituduh dengan kes jenayah yang berat dan diminta untuk diserah pasport mereka pada awalnya, tetapi perkara tersebut tidaklah menjadi satu masalah kepada golongan kenamaan berbanding mereka yang tidak mempunyai kemampuan berbuat demikian, ujarnya. Razak juga membangkitkan ketika graduan yang gagal melunaskan hutang PT-PTN dikenakan halangan untuk keluar negara walaupun untuk bekerja. Itu lebih berbahaya berbanding mereka yang telah dituduh dengan kes jenayah, pecah amanah dan seleweng dana awam, sindirnya. Justru Pemuda Amanah mendesak supaya keputusan menyerahkan pasport kepada individu berprofil tinggi tersebut disemak semula. Ujarnya, Pejabat Peguam Negara harus bertanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan mereka yang berhadapan dengan pertuduhan jenayah berada dalam negara sehingga kes mereka selesai dan dilayan sama seperti pesalah jenayah lain. Tiada siapa yang berkata kerajaan membenarkan penjenayah yang sudah dijatuhi hukuman untuk keluar negara. Tetapi siapakah yang melantik Peguam Negara? Tan Sri Idrus Harun. Perkara 145/1 memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong hendaklah atas nasihat Perdana Menteri melantik seorang yang layak menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan sebagai Peguam Negara bagi Persekutuan. Manakala perkara 145/30 menyebut, Peguam Negara hendaklah mempunyai kuasa yang boleh dijalankan menurut budi bicaranya untuk memulakan, menjalankan atau memberhentikan apa-apa prosiding bagi sesuatu kesalahan selain prosiding di hadapan Mahkamah Syariah, Mahkamah Anak Negeri atau Mahkamah Tentera, dan perkara 145/4 menjelaskan pada melaksanakan tugasnya, Peguam Negara berhak untuk didengar di dalam mana-mana mahkamah atau tribunal di Persekutuan dan hendaklah diberi keutamaan daripada mana-mana orang lain yang hadir di hadapan mahkamah atau tribunal itu. Nah, maknanya Peguam Negara mempunyai budi bicara yang menentukan sama ada pasport Najib boleh dikembalikan atau sebaliknya. Tidak perlu jadi graduan Oxford atau Harvard untuk melihat kaitan antara kerajaan dengan Peguam Negara. Hancur sebuah negara jika kaedah dua darjat mendominasi sistem kehakiman di negara ini. Sudah 55 tahun UMNO hidup dengan DAP.
tetapi masih takut dengan parti itu. Bersatu dan PAS yang pernah hidup dengan DAP pun takut juga. Inilah fenomena yang sebenarnya memundurkan minda Melayu kerana kita tidak mungkin boleh melakukan perpaduan jika sentiasa diburu ketakutan. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam hantaran di Facebooknya jelas membayangkan ketakutannya kepada DAP. Jika benar bimbangkan DAP kembali berkuasa, marilah memastikan kemenangan mutlak UMNO Barisan Nasional. Kerana dalam soal itu, pendirian UMNO Barisan Nasional terbukti paling kredibel, capable dan konsisten, tegasnya. Zahid berkata dalam sejarah politik tanah air, UMNO Barisan Nasional ialah parti politik yang teguh menolak idealisme DAP. Beliau menyindir Bersatu yang pernah bekerjasama dengan DAP semasa pilihan raya umum ke-14. Menurutnya, UMNO Barisan Nasional malah tidak pernah menjalin kerjasama politik dengan DAP dalam apa bentuk keadaan sekalipun. Rumusannya, kata Zahid, UMNO BN adalah parti politik yang paling berkredibiliti dan diyakini dalam menolak idealisme DAP. Berbanding parti politik yang bersekongkol dengan DAP untuk menumbangkan kerajaan UMNO Barisan Nasional pada 2018, kerajaan UMNO Barisan Nasional yang utuh mempertahankan kepentingan Melayu Islam tanpa mengenepikan hak kaum lain, ujarnya. Benarkah apa yang disebut Zahid itu? Kalau benar, kenapa kerajaan UMNO Barisan Nasional tumbang? Malah lebih tragis, ia ditumbangkan oleh pemimpin UMNO sendiri, Datuk Seri Idris Harun, yang sudah tentu amat mengenali semua jenis jerangkung di dalam almari parti itu. Dalam satu temu bual dengan portal Free Malaysia Today, Idris berkata adalah lebih baik Melaka ditadbir oleh kerajaan yang berbilang bangsa dan bersih berbanding kerajaan negeri yang diterajui oleh pemimpin Melayu Islam korup dan tidak cekap. Jadi saya berkata betul, orang Melayu dan Islam. Tetapi pilihan manakah yang kita ada? Kerajaan yang mendakwa mereka Melayu dan Islam tetapi rosak, korup, tidak cekap, campur tangan, mendiskriminasi dan sebagainya. Ia berbanding dengan kerajaan pelbagai latar belakang yang ada di dalamnya perpaduan kaum yang lebih Islamik dan boleh menjamin kesejahteraan rakyat di negeri Melaka ini, katanya. Beliau mengambil contoh bantuan Majlis Agama Islam Melaka, MAIM, yang disampaikan di Dewan yang digantung dengan bendera parti. Kita tidak mahu sikap parti menguasai kerajaan itu berlaku apabila menyampaikan bantuan. Dia akan tanya, kamu ini menyokong siapa? Jika tidak menyokong saya, kamu tidak akan mendapat bantuan. Ini adalah satu penyakit yang cukup menekan rakyat Melaka pada hari ini. Saya yakin bantuan MAIM yang disampaikan itu juga adalah satu agenda yang tidak suci hati, tidak bertanggungjawab dan menasihatkan penerima supaya menyokong mereka dan sebagainya, bidasnya. Idris berkata, Islam tidak mengenal kaum atau latar belakang politik. Jika kita benar-benar mengatakan kita kerajaan Melayu yang menjunjung Islam, maka tidak seharusnya berlaku diskriminasi politik dalam menyampaikan bantuan kepada rakyat Melaka, ujarnya. Beliau percaya Pakatan Harapan adalah pilihan terbaik untuk pengundi Melaka dalam pilihan raya negeri nanti. Katanya sesiapa pun boleh menjadi ketua menteri selagi mereka mempunyai sikap yang betul untuk memimpin kerajaan bersih, bertanggungjawab, cekap dan telus serta tidak membiarkan berlaku campur tangan terhadap hal ehwalnya dan tidak mendiskriminasi. Beliau juga percaya potensi kombinasi antara dirinya dan bekas Ketua Menteri Pakatan Harapan Adli Zahari adalah tawaran yang terbaik kepada rakyat Melaka untuk melihat keupayaan kerajaan memimpin dengan penuh integriti dan ketelusan. Kita akan buktikan kerajaan yang bakal mengambil alih nanti adalah kerajaan yang lebih bertanggungjawab termasuk dalam pembelaan nasib rakyat dan tidak mendiskriminasi serta membahagikan kek ekonomi secara berkadar, tegas Idris, bekas Ketua Menteri itu. Sementara itu, Adli dalam satu hantaran di Facebooknya berkata, ketika mengambil alih kerajaan Melaka dahulu, lebihan wang kerajaan negeri hanya 18 juta ringgit. Lepas tahun kita urus Melaka, lebihan wang kerajaan negeri meningkat jadi 60 juta ringgit. Untuk bantu orang Melayu dan Bumi Putra, saya tubuhkan dana Harta Bumi Putra. Dalam tempoh setahun, kita berjaya kumpul 33 juta ringgit. Tujuan kita tubuhkan dana ini adalah khusus untuk bantu orang Melayu dan Bumi Putra membuat pinjaman perumahan dan pinjaman mikro perniagaan. Jelas Adli. Begitulah sikap pemimpin Islam yang tidak takut kepada momok DAP. Sebenarnya dalam tempoh 22 bulan itu, banyak inisiatif untuk rakyat telah berjaya kita buat. Tapi malangnya bila mandat rakyat telah diusik, banyak rancangan itu tidak dapat dilaksanakan, ujar Adli. Justru, siapakah yang lebih kredibel,
capable dan konsisten, kerajaan UMNO yang tinggalkan 18 juta ringgit atau kerajaan Pakatan Harapan yang di dalamnya ada DAP yang kumpul lebihan 60 juta ringgit. Rakyat mungkin nampak diam, tapi percayalah, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.